Bermakna kita dalam tempoh 10 hari yang terakhir Ramadan. Suka saya nak sebutkan bahawa sebenarnya bulan Ramadan ini, apa yang paling penting yang kita nak fokuskan iaitulah tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kemuliaan dalam bulan ini dengan sebab Al-Quranul Karim. Kita biasa dengar orang sebut bulan Ramadan ni Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Ramadan Al-Mubarak ni dengan makna Ramadan yang diberkati oleh Allah. Ramadan Karim dengan makna Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Saya nak sebutkan bahawa Ramadan ini, kemuliaan dia, keberkatan dia yang ada pada keseluruhan bulan ini adalah kerana Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang kita dia salah faham bila sebut tentang Ramadan. Biasanya orang akan nampak Ramadan ni apa puasa kan. Itu sinonim dengan Ramadan. Sebut je Ramadan puasa, sebut Ramadan puasa. Menyebabkan kita benda ni dah seakan-akan dia kacau kita punya mindset. Apa maksud saya? Maksudnya ialah bila awak nampak Ramadan ni puasa, so kita akan memfokuskan penuh kepada puasa. Sebab tu orang Melayu kita ni bila sebut tentang puasa, puasa ni kan tak makan tak minum. Jadi apa yang difokuskan bulan ni makanan lah. Kan? Ada bazar, ada lauk, hotel-hotel buat buffet. So kita akan besarkan makanan. Kita jarang sekali membesarkan ibadat tarawih dan Al-Quran. Biasa orang sampai ada orang tak pergi tarawih pun tak apa. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebutkan dalam Ramadan ni, ada satu ayat Quran yang khusus yang Allah sebut tentang Ramadan, iaitulah syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 18. Kuning kalau lapar-lapar ni mesti tak ingat ayat Quran. 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Allah tak kata bulan Ramadan bulan puasa. Allah kata bulan Ramadan bulan Al-Quran, yang Allah turunkan Quran. Yang mana sifat Quran ni diberi petunjuk kepada manusia. Hudal linnas, beri petunjuk pada manusia. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa dalam kalangan kamu yang melihat anak bulan, hendaklah ia berpuasa. Ayat Allah Ta'ala fardukan puasa ini bila tengok anak bulan, itu kemudian daripada ayat yang Allah Ta'ala terangkan tentang turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Ni nanti kalau awak semua ada yang tak faham ke apa, ada nak tanya tu tanya kita boleh buat pertanyaan sikit. Jadi Allah Ta'ala kata bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Faman syahida, bawah sikit daripada ayat ni, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa dalam kalangan kamu yang tengok anak bulan, dia nampak anak bulan, hendaklah ia berpuasa. Jadi kata ulama, rupa-rupanya puasa ni dia tak ada kena-mengena langsung dengan Ramadan. Puasa yang Allah fardukan 30 hari sebulan ni, dia tak ada kena-mengena Ramadan. Allah Ta'ala jadikan puasa itu fardu dalam bulan ini adalah kerana bersempena memuliakan Al-Quran yang turun dalam bulan Ramadan. Nampak ni? Dia semuanya. Jadi bila Allah Ta'ala sebutkan bahawa bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran, itu bererti fokus dan matlamat utamanya dalam bulan ini iaitulah membesarkan Al-Quran. Allah Ta'ala jadikan kemuliaan yang ada pada bulan ini dengan sebab turunnya Al-Quranul Karim. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla daripada kita dalam bulan ini iaitulah supaya masing-masing mendekati Al-Quran, balik semula pada Al-Quran. Cara macam mana? Cara dia kena puasa sebulan. Itu antara benda yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi rupa-rupanya puasa ni adalah menjadi satu alat untuk memaksa jiwa manusia supaya mendekati Al-Quran. Katakanlah kalau Allah Ta'ala tak turun Quran ni bulan Ramadan, Quran ni turun bulan Sya'ban, kata ulama' nescaya Allah fardukan sebulan awak wajib berpuasa dalam bulan Sya'ban kerana memuliakan Al-Quran yang turun dalam bulan itu. Jadi apa yang kita dapat pahami di sini iaitulah Al-Quran yang menjadi punca utama kepada barakahnya sesebuah tempat,
sesebuah bulan, dan kemuliaan itu berada pada Al-Quranul Karim. Jadi Allah Ta'ala jadikan puasa ni sebagai alat nak didik nafsu manusia supaya mendekati Quran. Sebab yang sebelum ni ramai orang tak ikut Quran, ramai orang tolak Quran, orang tak beramal dengan Quran, rasuah, riba, dedah aurat, berzina, semua benda-benda tu. Kan semua tu disebabkan nafsu kita yang jahat. Betul? Cuba cakap betul, tolong ah. Ada orang. Kan sebab benda tu kan nafsu kita jahat. Jadi tidak ada cara yang terbaik untuk didik nafsu kita kecuali dengan jalan puasa. Puasa dia dengan makna imsak kan. Imsak ni makna tahan diri, tahan nafsu. So jadi bila nafsu ni ditahan, dididik, ditarbiah oleh Allah dengan jalan puasa pada siang hari. Jadi betapa ramai dengan didikan yang nafsu daripada puasa ini, kita tengok orang makin hari makin dekat dengan Al-Quran. Sebab tu di malam hari dalam bulan Ramadan Allah syariatkan tarawih. Baik, apa tujuan Allah syariatkan tarawih? Yang hanya berlaku pada bulan Ramadan pada setiap malam. Ramai orang salah faham, dia nampak tarawih ni hanya sekadar solat. Okey, dia macam ni. Awak kena faham satu punca tau. Dia matlamat yang paling utama dalam bulan Ramadan ni, bila Allah Ta'ala kata Ramadan ni bulan turunnya Al-Quran. So apa yang Allah nak daripada kita dalam bulan ni ialah Al-Quran. Jadi apa-apa yang berlaku dalam bulan ini, sama ada kelebihan yang ada, kemuliaan yang ada, apa-apa ibadat pun yang awak buat, semuanya supaya balik kepada matlamat utama, iaitu mendekati Al-Quran, awak beramal dengan Al-Quran. Contoh, Allah syariatkan puasa. Tujuan nak didik nafsu supaya senang awak dekat dengan Quran. Tarawih pun sama. Tarawih Allah Ta'ala syariatkan pada malam hari bulan Ramadan adalah poin dia ialah kerana Al-Quran. Jadi bukan setakat nak suruh kita solat. Kalau solat semata dah cukup 5 waktu sehari semalam. Tapi bila sebut tarawih, dia ada 8 rakaat, ada dalil, ada 20 rakaat. Bahkan ada riwayat sebut 36 rakaat. Jadi kalau kita betul-betul memahami dalam bab ini tujuan persyariatan tarawih, tak ada orang akan bergaduh sama ada nak buat 8 ke atau buat 20. Sebab poin dia apa? Tarawih ialah Allah nak hidangkan kita dengan bacaan Al-Quranul Karim pada setiap malam hari dalam bulan Ramadan. Jadi sama ada awak buat 20 ke awak buat 8 ke, yang penting Quran dibaca. Sebab itu orang solat tarawih dia sunat baca panjang-panjang sikit. Dia sunat baca bacaan yang panjang kerana nak hidangkan orang dengan bacaan Al-Quran. Allah sengaja nak menghidangkan kita telinga ni dengan Al-Quran. Sebab tu Tuhan syariatkan dengan solat tarawih. Jadi kaedah dia kalau buat 20 ke 8 ke sama je. Makin banyak rakaat yang kita buat, maka makin banyak kita baca Al-Quran di setiap rakaat. Kan? Okay, let's say kata awak nak buat 8 pun boleh. Tapi setiap rakaat itu kita baca panjang sikit. Contoh, orang buat solat 20 rakaat dengan buat 8 rakaat. Waktu masa tempoh habis dia sama je kan? Pukul 10 juga. Orang masjid surau buat 20, dia dah berhenti pukul 10. Yang buat 8 berhenti pukul 10 juga, sama. Jadi kalau buat 8 rakaat, setiap rakaat tu panjang sikit. Kalau buat 20, setiap rakaat tu baca pendek sebab banyak-banyak rakaat lagi yang perlu dibaca Al-Quran. So apa yang kita faham di sini iaitulah Al-Quranul Karim itu menjadi satu mukjizat yang besar yang turun dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu jangan kita ajar kita sebut tentang bulan ni bulan puasa. Sebutlah bulan ni bulan Ramadan. Sebab kalau awak biasakan sebut bulan puasa, dia kacau kita punya pemikiran dan juga mindset. Kita akan nampak bulan ni puasa. Sebab tu tak pelik tengok orang, dia tak tutup aurat pun, tapi tanya dia puasa tak? Dia puasa sebab bulan ni bulan puasa. So dia akan rasa sangat bersalah kalau dia tak puasa, tapi dia tak pernah rasa bersalah kalau tak tutup aurat. Dia rasa sangat bersalah kalau dia tak puasa sebab bulan ni disebut bulan puasa, tapi dia tak pernah rasa bersalah kalau dia ni tak tarawih. Kan ramai orang lepas buka puasa, lepas iftar, dia tak pergi tarawih pun, dia lepak kedai-kedai mamak ke apa kan. Minum-minum, makan buffet sampai habis, sampai sahur makan buffet, bongok punya manusia. Kan? Sebab dia tak akan rasa bersalah. Sebab bagi dia, aku dah buat yang wajib puasa, tarawih sunat. So, dia tak faham. Sebab tu kita tengok ada orang, dia rasa bersalah dia tak puasa, tapi dia tak pernah rasa bersalah kalau tak baca Quran dalam bulan Ramadan. Dia tak pernah rasa bersalah kalau dia tak duduk dalam majlis ilmu, tak bersedekah dalam Ramadan, sebab dia nampak bulan ni bulan puasa.
Jadi takkan kita nak sebut bulan ni bulan puasa, bulan ni bulan apa? Bulan tarawih, bulan ni bulan Quran. Tak perlu, sebut saja bulan ini bulan Ramadan. Maka Ramadan itu merangkumi keseluruhan daripada ibadah. So apa yang awak buat itu adalah kerana nak memuliakan Al-Quran yang turunnya dalam bulan Ramadan. Dia ada satu kaedah. Sebenarnya setiap perkara awak kena ingat sifir ni. Tak payah tidur tengah hari ni boleh tolong. Boleh janji. Awak dengar betul-betul. Dia ada satu kaedah, iaitulah siapa pun yang terkait dengan Al-Quran, siapa pun, saya tak tahu tajuk apa hari ni, so saya main sebat je, okey? Siapa pun yang terkait dengan Al-Quran, yang ada kaitan dengan Al-Quran, yang berdamping dengan Al-Quran, dia pasti akan mendapat kemuliaan dan kelebihan daripada Allah Ta'ala. Mesti akan dapat benda tu. Nak tunjuknya kehebatan Al-Quran. Contoh awak ingat sifir tadi kan? Saya sebut apa tadi? Sifir tadi, apa dia? Kaedah dia? Siapa pun yang korang ni tidur ke apa? Letih lah. Siapa pun yang ada kaitan dengan Al-Quran, bila pula sebut manfaatnya? Sebut kemuliaan. Dia akan dapat kemuliaan dan kelebihan daripada Allah Ta'ala. Saya bagi contoh. Dalam ramai-ramai malaikat yang dilantik menjadi ketua dia, siapa dia? Jibril alaihi salam. Sebab apa Jibril ni diberi kemuliaan dan kelebihan oleh Allah? Sebab apa tugas dia? Tugas dia ialah sampaikan Al-Quran terus kepada Nabi SAW. Maka jadilah Jibril itu sebaik-baik malaikat dan penghulu bagi segala malaikat, melebihi kemuliaannya itu, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan Al-Quran. Back to our sifir tadi. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak Nabi Musa, tidak Nabi Ibrahim, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah Nabi Muhammad itu sebagai Sayyidul Anbiya. Dia jadi ketua bagi segala Nabi, penghulu bagi segala Nabi. Tidak ada Nabi yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan dan kelebihan. Kelebihan Nabi SAW mengatasi Nabi-Nabi yang lain. Kalau perasan, 2 kalimah syahadah itu ada nama Nabi Muhammad seorang. Siapa-siapa pun yang nak masuk Islam, dia tak boleh sebut nama Nabi lain. Mesti bersyahadah dengan nama Muhammad SAW. Mari seorang kafir, non-Muslim, nak masuk Islam, dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuha Rasulullah. Disebut nama Nabi Nuh dalam syahadah, maka terbatal syahadah. Tak boleh. Dia kena sebut Nabi Muhammad. Kerana Allah beri kelebihan yang sempurna pada Rasulullah SAW. Macam mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi-Nabi lain, mukjizat ada yang 9 jenis mukjizat, ada yang belas-belas, ada yang puluh-puluh. Rasulullah SAW, mukjizat Nabi ni lebih 1,200 jenis mukjizat. Al-Imam Nawawi rahimahullah disebut dalam syarah Sahih Muslim tu, dekat bahagian muqaddimah, dia kata apa dia? Annal mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tazidu ala 1,200. Mukjizat Nabi seorang ni ada 1,200 jenis mukjizat. Nabi lain belah-belah je mukjizat. Sebab apa Allah beri kelebihan dan kehebatan, mukjizat yang lebih pada Rasulullah dan kemuliaan sehingga dilantik menjadi penghulu bagi segala Nabi. Kerana apa dia? Al-Quran. Dia ada kaitan dengan Al-Quran. Demikianlah Al-Quran bila turun kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Quran ni untuk umat kita kan. Umat lain macam umat Nabi Daud dia ada Zabur. Umat Nabi Isa dia ada Injil. Umat Nabi kita Muhammad SAW ini kita lah diberi Al-Quran. Maka jadilah kita ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadilah kita ni sebaik-baik umat. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu sampai akhir ayat lah. So Allah Ta'ala kata kamu adalah sebaik-baik umat. Sebab apa kita ni diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Tak ada umat yang paling mulia di sisi Allah kecuali umat kita sekarang. Kelebihan cukup banyak Tuhan beri pada umat ini. Umat dulu kalau setiap kali buat dosa, Allah Ta'ala terus balas dengan balasan. Bayar cash lah.
Kita setiap kali buat dosa, Allah Ta'ala tangguhkan dulu benda tu. Sehinggalah perbicaraan pada hari kiamat. Nak sampai ke hari kiamat tu, banyak ruang dan peluang Allah buka untuk jalan taubat. Tengok kelebihan kita. Umat kita, kalau kita buat nak buat satu kebaikan, awak niat saja, niat je nak buat baik, terus dapat pahala. Awak buat betul kebaikan itu 2 pahala. Contoh, kejap lagi kita niat apa? Nak sedekah. Baru niat sekarang dah dapat pahala sedekah, pahala niat. Nanti awak sedekah betul, dapat satu lagi pahala. So total dia 2. Satu pahala niat, satu pahala ibadat tu. Umat dulu selagi awak tak buat, tak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Banyak kelebihan umat kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dia? Kita ada kaitan dengan Al-Quran dan selalu berdamping dengan Al-Quran. Clear kat situ? Contoh lain. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada hari Jumaat. Maka jadilah hari Jumaat itu sebaik-baik hari. Dijadikan oleh Allah Ta'ala penghulu segala hari. Hari apa? Hari Jumaat. Sebab tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi pada hari Jumaat ni mengatasi hari yang lain. Awak ibadat pada Allah Ta'ala pada hari Jumaat, dia tak sama pahala awak ibadat pada Allah pada hari-hari yang lain. Sebab tu hari Jumaat mana ada sembahyang Zuhur. Hari Jumaat dia ada solat Jumaat. 2 rakaat solat, 2 lagi digantikan dengan 2 khutbah. Sebab apa Tuhan beri kemuliaan hari Jumaat itu sehingga disebut sebagai Jum'ah Mubarakah. Jumaat yang diberkati. Hari itu dijadikan hebat kerana hari itu turunnya Quran. Siapa sahaja, sifat kita apa tadi? Siapa sahaja yang ada kaitan dengan Al-Quran, dia akan dapat kemuliaan dan juga kelebihan daripada Allah Ta'ala. Demikianlah Al-Quran diturunkan pada bulan ni, Ramadan. Balik tadi. Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, maka jadilah bulan Ramadan ini sebaik-baik bulan. Tidak ada suatu bulan pun yang paling diberkati, dimuliakan oleh Allah Ta'ala kecuali Ramadanul Karim. Sebab tu Allah kata tadi, ayat tadi, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan padanya kami turunkan Al-Quran. Bila Allah Ta'ala berikan Ramadan ni Al-Quran, jadilah Ramadan ini penghulu bagi segala bulan. Diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala bulan dan kelebihan yang begitu banyak. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala wajibkan kita puasa 30 hari direct, kecuali Ramadan. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala jadikan malam hari semua orang duduk dekat masjid tarawih, kecuali Ramadan. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala tutup serapat-rapatnya pintu neraka, Allah buka semua pintu syurga, dan Allah rantai garikan iblis syaitan laknatullah. Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu keampunan dia. Tak ada berlaku bulan lain Ramadan. Kenapa dia? Barakahnya kerana ada kaitan dengan Al-Quran. Bulan ni siapa-siapa yang buat kebaikan, Allah beri pahala yang besar. Mana ada satu bulan yang bila awak buat je apa-apa kebaikan, Tuhan gandakan pahala berlipat-lipat kali ganda. Mana ada satu bulan yang Allah Ta'ala jadikan awak tidur pun dikira ibadah ketika berpuasa bulan Ramadan. Nabi sebut kan? Nabi kata apa dia? Naumu saim ibadah. Tidur yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Tidur yang dalam bulan Ramadan ni ialah ibadah daripada Allah. Sebab apa ibadah? Matanya terpejam daripada tengok benda haram. Telinga dia terhalang daripada, dijaga oleh Allah daripada dengar benda haram. Mulut dijaga oleh Allah daripada bercakap benda yang tak ada faedah. Sebab itu tidur dalam bulan ini, tengah puasa pula tu, diberi pahala ibadah oleh Allah Ta'ala. Orang tidur mana tengok benda haram? Orang tidur mana dengar benda haram? Nampak ni? Ni jaga ada ramai yang tidur, aku sepak kan nanti kan. Mentang-mentang tidur. Kejap lagi lah tidur. Ibadat je itu kejap lagi. Ni dia ibadat dengan majlis ilmu dulu. Menyesal pula sebut hadis ni. Itu bendanya. Jadi Ramadan ini kemuliaannya Allah Ta'ala jadikan dengan Al-Quran itu sendiri. Sebab itu bila kita fokus pada puasa, nampak ni, kita akan nampak makanan. Sebab puasa tak boleh makan. So orang akan hebohkan tentang makanan. Tapi orang tak besarkan, tak war-warkan tentang Al-Quran. Berbeza negara Arab. Orang Arab bila sebut tentang Ramadan, awak pergi mana-mana pun mesti akan ada bacaan Al-Quran. Pergi mall, supermarket, kedai pasar-pasar, di mana pun, di ofis pejabat, semuanya Al-Quran berkumandang. Sebab itulah bulan yang Allah muliakan dengan Al-Quran.
Kita pergi mana-mana, bazar. Buka Facebook, bazar. Buka apa nama ni, Instagram, semua ada offer buffet kejadah apa. Makan je kerja. Sebab tu orang patutnya puasa ni berat badan turun tau. Ini makin gemuk ni apa cerita tau. Asyik makan je. Lepas buka puasa tu dah macam hantu lah makan. Lepas tu moreh tu macam kenduri kahwin. Moreh. Lepas tu sahur lagi dia makan. Jadi Quran ditinggalkan. Tak betul lah. Demikianlah Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala pada malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar. Maka tidak ada satu malam pun yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Paling berkat, paling mulia kecuali malam Al-Qadar diberi kelebihan lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu berlaku pada ketika 10 malam terakhir Ramadan. Nabi sebut dalam hadis berkata, taharraw lailatul qadri min 10 awakhir min Ramadan. Awak kena cari Ramadan ni pada 10 hari yang terakhir. Taharraw ni makna cari. Bila cari ni bukan awak duduk dia, tu tak cari, tu bangang dia panggil. Dia cari ni dengan makna apa tahu? Awak bangun. Bukan cari tengok langit, tengok ada pokok sujud tu, benda kau. Bukan, dia Lailatul Qadar ni siapa cakap pokok kena sujud? Betul tak? Lailatul Qadar ini awak cari dalam setiap sujud, setiap solat. Awak solat, awak rasa feel dalam malam-malam 10 malam kalau awak selalu bangun, ada satu malam tu yang berlaku Lailatul Qadar. Sebab tu kita tak pernah tahu bila ia berlaku, maka Nabi ajar satu doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang doa tu, ulang dalam setiap kali solat kita. Kalau awak dapat kebetulan bangun, dapat malam tu kebetulan Lailatul Qadar, awak baca doa ini, tidak ada satu dosa pun yang tersisa daripada kita kecuali diampunkan keseluruhan dosa oleh Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya nak sebutkan kelebihan Ramadan, kelebihan orang yang dapat keampunan, saya ingat tak sempat. Jadi kita ada lagi slot kan, berapa bulan? 6 hari bulan. Saya akan sambung benda tu. Tajuk tu mungkin saya akan sebutkan detail, sebab dia ada satu hadis yang khusus menceritakan bagaimana orang yang dapat Al-Qadar, orang yang dapat tentang kelebihan ini diberi kemuliaan dan sehingga kan diangkat darjat oleh Allah Ta'ala melebihi darjat orang lain. Dia masuk syurga lebih awal dengan sebab itu. Hadis ini cukup menarik. Jadi saya ingat tak sempat nak sebut masa ni. Jadi itu Al-Quran. Demikianlah Al-Quran. Quran ni turun kat mana? Nak tak kita pakat-pakat diam nak? Quran turun kat mana? Cepat. Satu lagi dekat mana? Mekah, Madinah lagi? Kat mana? Tak, dalam banyak-banyak tempat dalam dunia ni, Quran diturunkan di mana? Location dia. Siapa buka Google Maps siap kau? Quran turun kat mana? Betul lah tu Mekah Madinah saja nak test. Mekah Madinah mana tempat lain dah takkan turun kat kementerian ni. Melampau betul. Quran ni diturunkan di Mekah dan Madinah. Sebab itu ayat yang turun di Mekah orang panggil ayat Makkiyah. Ayat yang turun di Madinah orang panggil ayat Madaniyah. Maka bila Al-Quran diturunkan di situ, tidak ada tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala kecuali Mekah dan Madinah. Diberi kelebihan oleh Allah, kemuliaan. Orang yang solat di Mekah dapat 100,000 kali ganda pahala. Solat di Madinah 1,000 kali ganda pahala. Siapa sebut? Nabi sebut kan, Nabi kata salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi man siwa. Siapa-siapa yang beribadah pada Allah Ta'ala, yang solat di masjid aku ni, makna Masjid Nabawi di Madinah, dapat 1,000 kali ganda pahala. Siapa kecuali Masjid Haram. Masjidil Haram awak solat dapat 100,000 kali ganda pahala, kata Nabi SAW. Sebab apa diberi kemuliaan itu? Kerana Al-Quran yang turun di Mekah dan juga Madinah, di keseluruhan tanah haram. Sebab tu masuk tanah haram ni kelebihan dia apa dia? Kemuliaan Tuhan beri. Tak ada orang kafir boleh masuk kat situ. Tidak ada orang non-Muslim yang boleh merentasi sempadan tanah haram. Tak boleh. Dia akan tulis dekat border tu, dia kata non-Muslim not allowed. Tempat tu tak boleh masuk. Menunjukkan bahawa tempat ini ada kemuliaan dia.
Sehingga kan kita orang luar nak masuk ke tanah haram mesti dalam keadaan ihram. Allah beri kemuliaan di tanah haram. Apa-apa yang tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah haram, pasir-pasir, benda yang memang original daripada tanah haram, awak tak boleh bawa keluar. Haram hukum dia. Mesti kena bayar dam. Ada peraturan, ada rules yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa dia? Sebab bumi tu Quran, mana awak boleh pergi tempat lain? La hawla wa la quwwata illa billah. Tengok, itu kelebihan Al-Quran. Siapa pun yang ada kaitan dengan Al-Quran, Allah Ta'ala beri kemuliaan itu. Quran turun pada Jibril, dia jadi ketua. Quran turun pada Nabi Muhammad, dia ketua. Turun hari Jumaat, dia ketua hari. Turun bulan Ramadan, dia ketua. Turun di Mekah, Madinah, dia jadi hebat sekali dalam muka dunia. Penuh manusia. Tak pernah lengang dengan manusia. Di Mekah, Madinah. Kerana berkat. Dia nak tahu berkat tak berkat ni, tengok ramai orang untuk ketaatan pada Allah. Di Madinah, di Mekah, mana lengang dengan manusia. Even ada COVID pun, ada SOP yang tertentu pun masih lagi ramai orang. Saya difahamkan oleh kawan-kawan yang belajar kat sana, dia ada yang tak balik. Nak masuk Masjid Haram sekarang ni, dia kena isi apps tau. Satu apps, yang mana apps tu dipanggil I'tamar ke apa. Awak kena isi. Maknanya nak masuk depan pintu masjid tu ada polis yang akan jaga, tengok app ni approve ke tak. Kita sebagai tetamu Allah masuk. La haula wala quwwata illa billah. Masuk tetamu Allah, tengok okey ada, baru boleh masuk dalam Masjid Haram. Kau tak solat dekat luar, dekat dataran dekat luar. Dan macam berat nak buat. Macam orang nak masuk syurga macam tu esok. Dia tengok dulu apa amalan kau buat. Kau amalan kau selalu tidur dan ceramah, masuk lambat sikit syurga. Contohlah tu contoh. Jangan marah. Dia banyak. Ada hadis berkenaan dengan itu lagi. Itu kita akan sambung nanti lah. Saya nak sebutkan bahawa Al-Quran ni turun kat mana-mana pun, dia akan menyebabkan kemuliaan pada tempat ataupun suatu benda. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Al-Quran diturun dalam hati manusia. Kalau Al-Quran ni diturun dalam hati kita, duduk dalam hati kita. Disebabkan kita selalu baca dia, kita pegang Quran, kita beramal dengan Quran, maka tidak ada manusia yang paling Allah muliakan, Allah beri kelebihan yang sempurna dalam hidup kita kecuali orang yang selalu berdamping dengan Al-Quran. Sebab tu kita kadang cakap mengarut, mengumpat, fitnah orang, sangka buruk, macam-macam. Sebab apa? Sebab awak jauh dengan Quran. Awak tak ada kaitan langsung dengan Quran. Cuba kaitkan diri kita dengan Quran dengan apa dia? Quran, awak baca, buka dan baca. Nabi sebut dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Orang yang selalu baca Al-Quran ni, kata Nabi SAW, satu huruf dia baca 10 kali ganda pahala. Sebab tu kalau kita rasa, kalau awak nak semak diri sendirilah, aku ni kenapa rasa tak tenang, rasa gelisah, rasa banyak problem, rasa macam, yelah kita kan ada setengah orang kadang-kadang depan orang dia macam happy-happy, senyum, tapi di belakang orang sebenarnya ada 1001 masalah yang disembunyikan, kedukaan yang orang lain tak tahu, dia saja yang tahu. Mungkin ada masalah family, mungkin ada masalah dengan husband dia, mungkin ada masalah dengan dia punya wife, anak-anak dan sebagainya. Seorang tak tahu. Sebab apa awak jadi gelisah ni? Kerana apa dia? Kerana tidak ada Al-Quran dalam hati. Kalau renung balik, berapa kali awak baca Quran? Berapa kali Al-Quran itu dibacakan di rumah? Kita sebagai orang yang ada anak isteri ni, okey, awak tanya, berapa kali awak baca Quran dengan family? Sebab tu dalam family tu tidak ada kemuliaan, tidak ada kelebihan. Sebab Quran tak pernah turun dalam family. Sebab tu kita sebagai ketua keluarga, tambah-tambah orang lelaki, kita ketua keluarga ni, dia kahwin ni, ia bukan hanya tentang seks, bukan hanya tentang awak nak sweet-sweet. Kahwin ni ialah tentang yang paling penting, iaitulah pendidikan kepada anak dan juga isteri, terutama pendidikan dengan Al-Quran. Ramai orang dia fikir kahwin ni hanya tentang nak beri makan supaya anak isteri tak lapar. Sebab tu ada orang sanggup keluar pagi balik petang cari rempuh jam semua, hujan lebat. Sebab apa? Dia nak pastikan anak isteri dia tak lapar, tak susah. Tapi Quran sikit pun dia tak ambil tahu tentang isteri dia, tentang anak dia. Tak pernah dia ajar pun Al-Quran. Kalau hanya matlamat kita nak pastikan anak isteri tak lapar, harimau, gajah, beruk dalam hutan tu, dia ada anak kan. Dia pun memastikan benda yang sama. Harimau seekor dia ada anak, dia mesti nak bagi anak dia makan. Takkan anak dia nak cari makan sendiri. Burung dia keluar pagi balik petang buat apa ni, buat cacing ke apa, ulat tak, bagi anak dia makan. Semua orang yang ada anak, dia akan bertindak dengan satu tindakan yang sama. Pastikan tak susah dan tak lapar.
So kalau kita hanya setakat itu, makna kita dengan hayawan tak jauh beza. Sebab itu yang membezakan kita dengan mereka ini ialah apa dia? Pendidikan. Kalau tanya balik, kita kadang makan, orang Malaysia suka makan tau. Berapa kali awak makan bersama-sama dengan anak isteri? Banyak kali, tak terkira. Kalau 10 tahun kahwin, kalau 20 tahun kahwin, benda tu kita tak nak bilang, betul? Tapi berapa kali awak salat jemaah di rumah dengan anak isteri? Boleh dibilang. Itu pun masa PKP yang lepas. Terpaksa. Berapa kali awak baca Quran dengan dia orang? Sebab tu kadang rumah tangga ni jadi kacau. Sebab Al-Quran tak ada dalam rumah tangga. Kita pun jadi kacau. Kita pun kerja jadi tak elok. Sangka buruk kat orang, jadi tak amanah dalam kerjaan. Sebab apa? Sebab Al-Quran awak tak biasa kan. Awak tak jadikan Quran tu ada kaitan dengan diri kita. Sedangkan terbukti je lah siapa yang berkait dengan Quran, berdamping dengan Quran, Tuhan beri kemuliaan dia. Sebagaimana Jibril, sebagaimana Nabi Muhammad, sebagai mula bulan Ramadan Allah turunkan Quran, Tuhan beri kelebihan. Kita nak dapatkan kelebihan dan kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla, apa dia? Kita libatkan diri dengan Al-Quran. Setiap hari awak baca Quran. Bukan suruh baca 1 juzuk pun. 2-3 ayat, padahal cukup lah. Sesuai dengan level kita. Engkau janggut panjang sikit, baca satu muka, contoh. Dia janggut panjang sampai tak baca. Contohlah, dia ni hafiz Quran, aku tahu. Contoh lah, muslimat, bacalah Quran, masalah. Tengok suami ni macam lara sikit kan. Bang, tolong ajar saya Quran bang. Biar kata awak ni buang terbiak ke apa. Biar. Faham tak? Sebab Nabi kata dalam hadis, dia buku berapa ni? 155 Ada 5 minit lagi. Sekejap minta maaf tuan-tuan, saya tak boleh ni, kena balas reply message. Nanti kena marah pula aku. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, la taj'alu buyutakum al-maqabir. Jangan awak jadikan rumah kamu ni sebagai macam tanah perkuburan, sunyi. Kubur, mana ada benda kubur? Nabi kata, jangan kau jadikan rumah kau ni macam kubur. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan Al-Quran di dalam. Surah Baqarah ke apa ke. Menunjukkan bahawa rumah yang tak dibacakan Quran ni Nabi anggap kubur. Maknanya anak-anak isteri kita duduk dalam kubur. Setiap hari duduk dalam kubur. Bila nak keluar daripada kubur? Tak keluar pasal apa? Tak dibacakan Al-Quran. Dan syaitan akan penuh dalam rumah sebab tak dibacakan Quran. Sebab itu kadang-kadang rumah tangga mesti gaduhnya. Siapa sini laki bini sepanjang dia kahwin, dia tak pernah gaduh? Awak dah kahwin dah? Patutlah. Patut. Tak, aku kan tadi cakap pasal rumah tangga. Dia macam tu lah. Dia tak faham rupanya. Amat mesti dah kahwin tak? Alhamdulillah. Seorang, 2, 3? Seorang, Alhamdulillah, seorang. Aduh. Siapa yang tak dah kahwin ni, kau memang tak gaduh lah. Tunggu gaduh lah dengan apa-apa, bantal ke apa. Mesti dia akan ada terlibat pergaduhan, betul? Biasalah tu. Dia panggil asam garam kehidupan. Tapi ada jenis orang, itu normal lah. Tapi ada jenis orang ni, hari-hari nak kena gaduh. Hari-hari salah faham. Dia macam apa dia? Hobi dia. Dia bukan hobi, dia macam bodoh sikit. Dia bukan hobi lain. Dia hari-hari nak kena gaduh. Sebab apa? Dia mungkin dia dah miscommunication tau. Dia tak tahu cara nak komunikasi dengan baik. Sebab apa? Sebab Al-Quran tak ada dalam dada. Tu je punca dia, punca utama. Tidak bersefahaman lah benda lah. Itu berhalai lah, itu teknikal. Tapi punca yang paling utama ialah Al-Quran. Cuba masing-masing didik dengan Al-Quran. Automatik suami yang pandai barang jadi slow. Isteri yang tak dengar cakap dia jadi. Sebab apa? Sebab kemuliaan Al-Quran. Sebab orang perempuan ni antara benda yang kadang-kadang ada perempuan ni Tuhan jadikan dia yang susah nak dengar cakap orang tau. Betul tak? Tambah-tambah bila suami tu terlalu strict dan garang. Sebab apa? Bila dua-dua tak ada Quran dalam dada, suami dia akan tunjukkan keegoan dia sebagai seorang suami. Padahal perempuan ni kau cakap elok dia dengar je. Seorang perempuan biasanya dia bukan jenis tak dengar cakap, tapi mungkin tak kena cara.
Tak kena cara dari sudut, okey, orang perempuan ni kalau awak cakap elok-elok, tegur cara baik, sebut tentang Quran hadis, dia cepat lembut daripada awak nak tunjukkan kita ni adalah raja. Betul? Orang lelaki pun sama. Orang lelaki pun dia bukan tak boleh nak bertolak ansur, tapi mesti orang kata tahu cara nak communicate dengan dia dengan baik. Sebab itu apa yang paling penting sekarang ni ialah Al-Quran. Demikian anak pun pendidikan pada diorang pun dibaca dengan Al-Quran. Tak ramai orang didik anak dengan Quran. Sampai sekarang ni saya dikenal orang umur 25, 23, 24, 20-an, 30-an. Satu huruf Quran pun tak kerti baca lagi. Dia nak mula daripada muqaddam balik. Tak apalah, tidak ada kata terlambat dalam kita nak belajar semula Al-Quran. Sebab tu Ramadan ini tuan-tuan, kalau boleh kita budayakan Al-Quran, banyakkan bacaan Al-Quran. Awak mengangkat-angkat baca ke, lancar baca ke, bacalah. Ada orang tak nak baca, tak ada mood sebab dia macam slow mengangkat gagap semua. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata siapa-siapa yang mengangkat nak baca, dia tak lancar bacaan dia dapat 2 pahala. Satu pahala baca, satu lagi pahala apa? Pahala gagap dia tu, dia punya effort tu. Tapi orang dah lancar, jangan kau buat gagap pula nak dapat 2 pahala. Leceh. Rela buat gagap. Itu entahlah, aku penat dah. Air-air tak ada. Boleh ada kan? Rekod Ada soalan? Cepat lewat. Tak ada? Tak payah, kalau ada lagi panjang nanti kan. So kita jumpa lagi 6 Mei. Jumpa 6 Mei, saya nak buat satu tajuk. Dia ada bagi tajuk sebenarnya, Ramadan dengan raya ke apa. Saya akan masukkan elemen hadis yang menunjukkan tentang kelebihan Ramadan itu. Hari ini kita dah sebut tentang Ramadan itu, kemuliaannya Allah Ta'ala jadikan bersempena kerana Al-Quran. Semua ada kaitan dengan Al-Quran. Dan saya akan spesifikkan lagi dalam Ramadan ni apa kelebihan yang kita perlu buat, terutama 10 hari yang terakhir. InsyaAllah. Tu dia. So hari tu, hari 6 hari bulan ni, masa sahur makanlah, minumlah espresso shot ke apa supaya awak tak tidur sepanjang ceramah tu. Tidur memang aku tak suka. Tu je. Okey dah, wallahualam. Akhir sekali saya nak buat kutipan sikit untuk saya punya pusat tahfiz. Boleh tolong Kita ada pusat tahfiz dekat Shah Alam 1, Seksyen 7. Satu lagi dekat Terengganu yang kita sedang proses nak buat ni. Kita baru habis tambung tanah. So lepas daripada raya ni, insyaAllah kita akan mulakan dengan piling. So tuan-tuan boleh sama-sama infak lah. Sebab walaupun kita tak hafal Quran, tapi saya sebut tadi, bila ada kaitan saja dengan Quran, awak tak hafal Quran tapi kita bantu orang untuk hafal Quran, beri dana pada diorang, kita pun akan mendapat satu kemuliaan yang sama, insyaAllah. So saya buka wakaf hari ni. Wakaf ni, saya ada buat buka wakaf ni. Satu bahagian RM50 ni. Wakaf pendidikan dan pembangunan untuk tahfiz. Tuan boleh lah, kalau nak wakaf ni, jangan lupa niatkan sekali untuk orang yang telah meninggal dunia, mak ayah semua, insyaAllah. Boleh? Kau macam tak nak tolong, kenapa Nak? InsyaAllah. Cakaplah insyaAllah. Okay, bye. Bye pula, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi